Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Balad. Di surah Al-Balad adalah surah Makkiyah, iaitulah surah yang diturunkan selepas daripada hijrah Nabi SAW. Ini kebanyakan dalam 30 ni memang surah-surah Makkiyah, kecuali 2 surah ataupun 3 surah, iaitu surah Al-Bayyinah, Al-Zalzalah dan juga surah An-Nasr. Ini surah Makkiyah ini ada lebih kurang, termasuk yang khilaf dan sebagainya, lebih kurang 86 surah. Surah Al-Balad mempunyai 20 ayat, 82 kalimah perkataan, 320 huruf. Surah yang ke-90 mengikut susunan mushaf. Surah berada selepas surah Al-Fajr, yang mana berada sebelum surah Asy-Syams. Dari sudut penurunan kepada Nabi SAW, antara yang terawal turun kepada Nabi SAW, iaitulah susunannya yang ke-35. Dan kalau sebelum ini surah Asy-Syams yang ke-6, ini yang ke-30, maknanya selepas sedikit daripada surah Asy-Syams. Ini bermakna latar belakang suasana surah ini masih lagi latar belakangkan keadaan Nabi SAW dan juga para sahabat. Mereka diuji dengan tentangan yang berlaku, yang dikenakan kepada mereka oleh orang-orang musyrikin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan surah sama ada memberikan berita gembira kepada orang beriman dan juga kepada Nabi SAW, sama ada berikan ancaman dan kepada orang yang menentang risalah dan juga sahabat Nabi SAW dan juga Nabi SAW sendiri. Juga perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan daripada orang beriman untuk dilaksanakan. Jadi itulah maknanya latar belakang gambaran surah Al-Balad ini dan surah Makkiyah. Baik, ia turun selepas surah Qaf. Surah Qaf ini surah yang ke-50, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berikan penekanan terhadap kiamat. Baik. Jadi kalau kita nak tengok sedikit berkaitan dengan hubungan di antara surah Al-Balad dan juga surah Asy-Syams. Dalam surah Asy-Syams dulu kita dah sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan seorang lelaki yang bangun untuk mencedera ataupun memusnahkan tempat minum dan membunuh Nabi Saleh. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut idzin ba'atsa ashqaha. Ketika mana dia bangun, sama ada dia bangun itu atas pilihan dia sendiri ataupun pilihan komuniti yang dia berada pada ketika itu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebelumnya, yani kalau ikut susunan mushaf sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Adakah manusia itu dia tidak merasakan bahawa, tidak mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang dilakukan oleh manusia, dan tidakkah dia rasa yang Allah Subhanahu Wa Taala ini mampu untuk melakukan sesuatu ke atas dirinya. Maknanya kamu tunjuk hebat, gagah, tidakkah kamu tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh qadirun, boleh menguasai, mengatasi seseorang manusia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat itu dalam surah Al-Balad, maka Allah tunjukkan contoh dalam surah Asy-Syams, contoh mereka yang rasa istaghna, yang sifatnya disebutkan dalam surah Al-Lail, yang mereka rasa bahawa diri mereka telah serba cukup dengan adanya kekayaan, kekuasaan dan sebagainya. Dalam surah Al-Balad Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang dua golongan, Ashabul Maimanah dan juga Ashabul Masy'amah. Jadi sudah tentulah Ashabul Maimanah itu orang yang berjaya
dengan sifat-sifat Ashabul Maimanah pun, maka kita akan tengok sangat tally dengan sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan sebagai orang yang berjaya, iaitu laqad aflaha man zakkaha. Sebaliknya Ashabul Masy'amah adalah orang yang mendustakan tentang ayat-ayat risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, maka mereka itulah waqad khaba man dassaha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga pada surah Al-Balad, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wahadainahun najdain. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada dua jalan. Di dua jalan itu diperjelaskan dalam surah Asy-Syams, iaitu la fa'alhamaha juraha wa taqwa. Jadi inilah nak sebutkan kesinambungan di antara surah ke surah. Mesej itu nak ditekankan dengan pelbagai cara, dengan pelbagai bentuk slub yang unik. Yang inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, walaqad sarrafna fil Quran fi hadzal Quran. Ya, ini kami telah mempelbagaikan cara untuk kami menyampaikan mesej kepada hamba-hamba. Jadi kita ibaratkan kalau seorang yang ada tepung dan juga air dan gula, garam kan, barangan asas, maka dia boleh jadi macam-macam barangan. Boleh jadi roti canai, boleh jadi kek, boleh jadi macam-macam kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mempelbagaikan daripada mesejnya, daripada raw materialnya yang sama, tapi mempelbagaikan bentuk, mempelbagaikan cara penyampaiannya supaya manusia sentiasa beringat. Mungkin ada orang yang mana membaca surah ini, surah Al-Balad, ataupun ada orang yang membaca surah Asy-Syams yang lebih kerap dibaca kan, mungkin di dalam solat duha, maka dia mendapat mesej yang hampir sama, yang mana dia adalah kesinambungan di antara satu mesej ke satu mesej yang lain. Baik. Jadi surah ini bertemakan untuk mengajak kita semua manusia, umat Islam, untuk berganding bahu bagi mengukuhkan kebangkitan masyarakat agar dapat keluar daripada kesempitan dunia walaupun sukar. Jadi kesempitan dunia yang dimaksudkan ini iaitulah orang-orang yang terikat dari sudut perhambaan, ataupun orang-orang yang miskin, yang tidak ada makanan. Walaupun sukar, maknanya sukar yang dimaksudkan itu adalah sukar untuk berganding bahu, untuk membantu. Masing-masing dalam kehidupan kita ini mengalami kesukaran. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kerehatan daripada kesukaran yang manusia pilih itu, kerehatan yang abadi di hari akhirat kelak melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Maknanya janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala itu disebutkan dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW, di mana? Di Al-Balad, di negara ataupun di negeri Al-Haram, Makkah. Baik. Jadi hikmah penamaan Al-Balad, ataupun kita katakan sebagai negeri yang terbaik, yang di Makkah. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Al-Balad ini rujuk pada Makkah? Yang ini nak memuliakan Makkah ini dengan kebebasan. Maknanya manusia ada hurriyah insaniyah, kebebasan maknanya untuk hidup. Jadi dari sudut perhambaan itu tidak bebas. Nanti kita akan sebutkan bahawa Islam datang bukan dengan memperhambakan manusia. Walaupun dalam Islam adanya hamba pada peringkat awal Islam terdahulu, tetapi sekarang ni dah tak ada. Tapi nak sebutkan Islam datang untuk membebaskan hamba, bukan memperkenalkan konsep perhambaan tersebut. Jadi memuliakan kebebasan manusia, dalam masa yang sama nak memuliakan ketaatan terhadap risalah yang diturunkan di negeri ini. Makkah juga adalah negeri yang mana mendapat tentangan yang kuat daripada orang musyrikin, yang mana mereka yang berada di dalam negeri Makkah itu ketika mana nak berpegang kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti mengetahui bahawa ia bukan sesuatu yang mudah.
Yakni perlu ada ataupun perlu menghadapi kesulitan. Kerana kesulitan itu adalah hukumnya kan, untuk mencapai kejayaan. Jadi dalam apa-apa jua kehidupan kita pun kan, untuk berjaya memperolehi sesuatu, mana kita perlu menjalani kan, kesukaran dan kesusahan terlebih dahulu. Baik. Yang ketiga, negeri sebagai negeri yang terbaik. Kerana negeri ini mengajarkan manusia merasai tanggungjawab terhadap penciptanya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptanya ini, khususnya Makkah ini, yang menjadi tempat yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, inna awwala baitin li'alin nas ilalladhi bi Bakkata mubarakan, iaitulah tempat yang pertama yang dibina di atas muka bumi ini kepada manusia adalah Baitullahil Haram di Bakkah ataupun di Makkah. Baik, yang keempat, nak mengendalikan Makkah ini dan juga persekitarannya dan terhadapnya ini, di mana-mana negeri tempat yang kita ada dengan masyarakat yang pelbagai, yang ini memerlukan kepada kesabaran, memerlukan kepada kebersamaan, dan yang penting adalah memerlukan rahmat, kasih sayang daripada Allah dan juga sesama manusia. Jadi ini ada konsep untuk menjadi negeri yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala contohkan dengan al-balad. Baik. Jadi kita akan lihat surah ini dari sudut pembahagiannya. Jadi kita bahagikan surah ini kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama daripada ayat 1 hingga 4 berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan manusia ini memang diciptakan dengan pelbagai kesukaran. Bukan sukaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencipta, tetapi Allah meletakkan sukaran dihadapi oleh manusia itu adalah tabiat kehidupan. Yang mana itu adalah sesuatu sunatullah yang Allah letakkan dalam kehidupan manusia. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Makkah ini. Wa anta hillun bihadzal balad. Sedangkan engkau wahai Muhammad tinggal di negeri ini, sentiasa ditindas. Jadi kita ingat dalam pembacaan kita, kalau bukan maknanya membaca tafsir, membaca terjemahan Al-Quran, bila ada kurangan di dalam itu menunjukkan kepada tambahan dari sudut pentafsiran. Yang ini tidak ada di dalam lafaz tersebut, tetapi ia adalah tambahan tafsiran. Sebab terjemahan yang ada pada kita ini pun adalah terjemahan tafsir sebenarnya. Ini terjemahan tafsir ringkas. Maka sebab itu, kalau kita membaca terjemahan yang ada pada kita hari ini, yang mengambil terjemahan Syekh Abdullah Basmih, ia adalah terjemahan yang boleh membantu kita memahami ayat Al-Quran dan membantu kita untuk tadabbur ayat Al-Quran. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa anta hillum bihadzal balad. Kamu berada di negeri ini sentiasa berada dalam keadaan ditindas. Itu salah satu daripada makna ayat yang kedua. Ada beberapa makna. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kota yang mulia. La uqsimu. Jadi la, huruf la dalam alif ni biasanya membawa makna tidak, penafian. Tapi dalam ayat ini membawa makna, dia termasuk dalam makna sumpah. Tetapi penafian itu adalah penafian secara tidak langsung yang tidak dinyatakan dalam ayat itu, seakan-akan nak menggambarkan ketika mana surah ini turun, Allah nak menggambarkan, aku bersumpah dengan negeri ini bukan seperti mana yang kamu telah fahami tentang negeri ini sebagai negeri yang mana nenek moyang kamu mengadakan syirik terhadapnya. Bagaimana apa yang kamu berinteraksi sesama manusia. Ya, ini memandang rendah kepada orang miskin, tolak membantu anak-anak yatim dan orang yang ingin bantuan, bukanlah seperti apa yang telah kamu hidup dan kamu berkehidupan dan bermasyarakat di negeri ini. Bukanlah seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la uqsimu.
Yakni bukanlah seperti mana yang kamu berkehidupan bermasyarakat, maka aku bersumpah dengan negeri Makkah ini yang mana mempunyai kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala sebut la uqsimu bihadzal balad. Hadza. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadza kerana dua sebab. Yang pertama, surah ini Makkiyah. Maknanya diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Maknanya Allah menggambarkan al-balad. Bila adanya alif lam itu menunjukkan kepada makrifah dan kepada kata nama khas. Ini dikenali al-balad itu sebagai negeri Makkah. Menunjukkan negeri Makkah ini yang kamu berada di dalamnya. Dan negeri Makkah inilah negeri yang sangat dekat dengan hati Nabi SAW. Kerana ayat selepasnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Nabi. Jadi Allah bersumpah dengan negeri ini, dengan beradaan Nabi, ia adalah negeri yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Baik, balad. Jadi balad ini khusus umumnya adalah menunjukkan negeri lah, tempat yang boleh didiami oleh kelompok manusia untuk berkembang biak sama ada bang dalam masyarakat yang baik ataupun yang. Tapi al-balad maka ia merujuk pada kota Makkah di dalam Al-Quran, al-balad. Bahkan Makkah dimuliakan kerana keberadaan Nabi SAW pada ayat yang ke antahillum. Ini Nabi SAW berada di Makkah dan tempat turunnya Al-Quran. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan al-balad Makkah, yang mana Makkah ini adalah penghulu kepada segala negeri yang kita sebutkan. Antaranya Makkah tempat yang mana susah untuk tinggal di dalamnya. Kerana apa? Pada zaman Nabi SAW, pada ketika turunnya surah ini, kerana hendak mempertahankan agama. Jadi menuntut kepada usaha, kesusahan, kesukaran dalam pada Nabi SAW untuk mempertahankan agama dan juga para sahabat. Apatah lagi untuk melaksanakan. Kalau hari ini kesusahan kita mungkin bukan dalam bab mempertahankan, tapi kesusahan, kesukaran dalam nak melaksanakan. Jadi kita nak pergi ke umrah, nak pergi haji, sukaran antaranya dari sudut wang ringgit dan sebagainya. Dan Makkah adalah satu tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih yang sangat menarik. Tidak ada orang kata apa, tempat-tempat yang ataupun sebab-sebab yang lain kita nak pergi ke Makkah melainkan Baitullah. Kalau tempat yang lain mungkin ada pantai yang cantik kan, kanang yang orang kata apa, putih dengan salji dan sebagainya. Tapi Makkah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan geografinya tempat yang mana kita pergi itu hanyalah untuk melaksanakan perintah agama, dan itu pun untuk kepada usaha. Bahkan kalau kita nak sebut tentang usaha hari ini, dalam realiti hari ini, usaha ikhlas dalam melaksanakan, dan maknanya tak menayang dalam media sosial dan sebagainya. Jadi itu adalah usaha dalam melaksanakan. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang mana balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Makkah juga sebagai penghulu segala negeri adalah tempat ketenangan manusia di atas muka ini. Tanyalah siapa pun daripada kalangan kita mungkin yang ramai majoritinya pernah maknanya pergi melaksanakan umrah, maka tempat itu adalah tempat yang paling menenangkan. Makkah seperti mana tempat asal manusia, kerana tempat bapa kita. Bapa kita ini yang dimaksudkan sama ada Nabi Adam AS yang membina Kaabah, namun ada yang berpendapat yang membina Kaabah itu adalah Nabi Ibrahim. Ala kulli hal, Nabi Adam juga adalah bapa kita dengan maksud bapa yang pertama manusia. Nabi Ibrahim lebih lagi lah makna Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan millata abikum Ibrahim, satu-satunya Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala directly sebutkan kepada semua umat Islam bahawa kita berada di atas agama bapa kita, iaitulah Nabi Ibrahim. Jadi ibarat kalau kita balik ke kampung, jadi bertemu dengan ibu bapa kita, di situlah maknanya dapat ketenangan. Jadi begitulah maknanya kita balik Makkah. Baik.
Jadi jiwa yang tenang yang memakai ihram untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, mengingatkan kita kepada kematian kerana kita memakai kafan yang mana dipakai ketika balik bertemu dengan Allah Subhanahu. Dan Makkah ini khususnya barakahnya itu adalah kerana doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim dan juga di dalam surah Al-Baqarah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa anta hillun bihadzal balad, dan kamu iaitulah merujuk kepada Rasulullah SAW yang merupakan penghulu kepada segala nabi yang dilahirkan di Makkah. Ini satu-satunya nabi daripada kalangan nabi yang dilahirkan di Makkah adalah Nabi SAW. Nabi Ismail tidak dilahirkan di Makkah, di Palestin, dan dibawa ke Nabi SAW adalah kepada segala nabi yang dilahirkan di Makkah. Ini perkataan wa anta hillun di sini ada beberapa maknanya. Yang pertama, hillun itu membawa makna halal. Hillun. Maknanya di sini kalau kita tengok terjemahan tadi seringkali ditindas. Jadi hillun itu membawa makna darah Nabi SAW dihalalkan di tanah haram. Kita tahu di tanah haram ni tak boleh berburu pun, apatah lagi nak saling berbunuhan. Tapi disebabkan kebencian kaum musyrikin terhadap Nabi SAW, maka akhirnya mereka merancang untuk Nabi SAW kerana kerakusan mereka untuk menentang baginda, walaupun Nabi SAW dan mereka pada ketika itu berada di tanah haram. Maknanya Nabi SAW berada dalam keadaan ditindas hinggalah pada akhir sekali Nabi akan dibunuh. Itu makna wa anta hillun bihadzal. Makna hillun di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan buat Nabi SAW nanti untuk menghukum orang musyrikin. Ini bermakna ayat ini membawa satu berita gembira, satu ayat yang datang dengan mesej yang positif. Kalau tadi kita fahami dengan mesej yang negatif, iaitu keingkaran orang musyrikin, tapi ia juga boleh difahami dengan sebagai tanda Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada Nabi SAW bahawa negeri ini akan diberikan kepada kamu dan kamu akan masuk, dan pada ketika itu kamu dihalalkan untuk orang musyrikin ketika mana berlakunya pembukaan bagi kota ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan khusus kepada Nabi SAW dan tidak mengizinkan kepada kalian. Dan Allah pun mengizinkannya, iaitu ketika mana masuk ke dalam Masjidil Haram, kawasan Tanah Haram, waktu pembukaan kota Mekah, Allah mengizinkan hanya pada waktu siangnya. Dan ia kembali suci, maknanya haram untuk berbunuhan, untuk menghukum orang yang berada di dalam tanah haram itu, hinggalah sampai ke hari. Makna yang ketiga juga membawa makna berita gembira, iaitulah Nabi SAW berada dalam keadaan halal, iaitu tidak berihram. Jadi halal ini adalah keadaan selepas berihram, tidak berihram tapi selepas berihram, yakni keluar daripada ihram, dengan membawa makna Nabi SAW akan bermukim di Makkah untuk satu tempoh yang lama semasa hayat baginda. Satu. Yang kedua, Nabi SAW akan masuk ke dalam kota Mekah. Berita gembiranya adalah dalam keadaan berihram dan boleh menyelesaikan ibadah umrah tersebut hinggalah Nabi berada dalam keadaan halal balik. Itu dia punya isyarat ya. Maknanya Nabi SAW akan masuk semula, ataupun pertamanya Nabi SAW berada di Makkah dalam satu tempoh yang lama, mukim di Makkah, dan Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dan Nabi SAW datang balik maknanya ke Makkah, akan dapat melaksanakan umrah dengan maksud Makkah itu telah dibebaskan daripada penjajahan orang Quraisy. Jadi Nabi SAW dapat melaksanakan umrah dan dapat selesaikan umrah tersebut dan berada balik dalam keadaan halal, iaitulah lepas daripada larangan ihram. Itu maksudnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkan. Manusia iaitu bapa, walid bapa, wa ma walad dan
yang maknanya dilahirkan itu iaitulah anaknya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Allah menciptakan manusia ini fi kabad. Makna kabad itu adalah merujuk kepada kesulitan, kesukaran. Ini dari sudut jasmani dan juga rohaninya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Asy-Syams kan, tentang wanafsiu wa ma sawwaha, yang kita sebutkan adanya elemen jasmani dan ada elemen rohani. Kedua-duanya diuji oleh Allah Subhanahu. Baik. Jadi makna bapa dan juga anak, walid dan juga walad di sini. Jadi kita dah sebutkan bapa di sini merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anak di sini merujuk kepada anak pada Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Ismail, ataupun merujuk kepada Nabi SAW. Bahkan merujuk kepada umat sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nabi Adam alaihissalam, ada yang berpendapat bapa di sini merujuk pada Nabi Adam. Anak di sini merujuk pada keturunannya. Ada yang menyebutkan bapa di sini dan semua bapa lah. Semua yang bergelar bapa dan semua yang bergelar anak kepada bapanya tersebut. Baik, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan tiga perkara ini tadi? Kenapa ia didatangkan? Dia Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan yang pertama, takdir Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia di atas muka bumi ini akan berada dalam keadaan kesulitan, keadaan yang merisaukan tentang sesuatu perkara. Dan kesulitan, kesukaran yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, takdirkan itu berbeza-beza di antara manusia. Di kesukaran itu juga bukanlah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak menyusahkan, tapi itu adalah sunnatullah untuk memberikan kesenangan di hari akhirat. Jadi boleh jadi seseorang dia merisaukan sesuatu perkara yang berbeza. Mungkin orang kaya dia risaukan dari sudut kereta dia ke, kan, rumah dia ke. Mungkin orang miskin, mungkin kerisauannya itu adalah nak mencari makanan. Ataupun dalam perkara yang sama, katalah orang kaya dan orang miskin. Orang miskin risau untuk mencari makanan. Orang kaya risau dari sudut makanan yang mana yang boleh memberikan kesihatan kepada dia. Kan? Jadi banyaknya perkara yang dirisaukan itu adalah sunnatullah yang Allah Subhanahu Wa Taala kan kepada manusia. Sama ada dalam aspek jasmaninya, kita sebutkan makanan tadi, dan kerisauan juga adalah dari sudut aspek rohaninya. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kesukaran, kesusahan adalah ujian kehidupan supaya manusia ini dapat menghargai nikmatnya kesenangan, iaitulah khususnya di syurga. Jadi kalau kita tengok realiti manusia sendiri, kalau dia mendapat sesuatu perkara dengan susah payah jerih, kan, maka ia akan lebih menghargai sesuatu perkara yang dia dapat. Berbanding orang yang mudah-mudah mendapat sesuatu perkara, maka kadang-kadang dia kurang untuk bersyukur dengan perkara yang dia dapat. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang manusia diciptakan dengan kesulitan dan kesukaran, supaya manusia ini jangan lari daripada kesukaran tersebut dengan melakukan pula kemaksiatan. Susahlah untuk solat, maka tidak laksanakan solat. Susahlah untuk infak, maka tidak melaksanakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut jangan lari daripada kesusahan dengan melakukan maksiat, kerana kesusahan di akhirat lebih berat. Susah untuk mengikut apa yang digariskan dalam Islam. Tapi nak sebutkan kesukaran di akhirat lebih besar. Kesukaran di dalam dakwah Nabi SAW, dalam dakwah itu adalah kesukaran yang paling besar. Bahkan sabar di dalam dakwah itu adalah sabar yang paling besar. Kerana dia menuntut keyakinan dari sudut lamanya dakwah, dari sudut sabar dengan ujian tentangan, sabar dengan lambatnya datang bantuan dan sebagainya. Kan? Lamanya perjalanan dakwah itu. Baik. Kesusahan akan menemui dua jalan, sama ada kebaikan ataupun jalan keburukan. Maknanya orang yang nak buat baik pun akan susah, orang yang nak buat buruk pun akan mengalami kesusahan. Maka bijak buat
pilihan. Jadi bijak membuat pilihan ni disebutkan dalam surah Asy-Syams, didetailkan dalam surah Al-Lail. Baik. Bahagian yang kedua, daripada ayat 5 hingga ayat 10, apakah perkara yang boleh membantu kita manusia ini untuk membuat pilihan? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Patutkah manusia yang demikian keadaannya berdaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun dapat mengatasinya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Manusia yang demikian keadaannya, tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaan sambil berkata, aku telah menghabiskan harta benda yang banyak dalam usaha menegakkan nama dan juga bangsa ini. Jadi perkara yang membantu kita dari sudut ayat ini adalah dari sudut membuat pilihan. Yang pertama, merasai dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala lah kepunyaan apa yang kita miliki. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mempunyai apa yang kita ada. Segala kekuasaan yang manusia ada, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi kekuasaan tersebut. Segala nikmat harta yang manusia punyai, maka itu adalah datangnya daripada yang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menyebutkan, adakah patut manusia rasa yang mana tidak ada yang boleh mengatasinya? Jadi kenapa rasa itu tidak ada rasa, maknanya ada orang yang boleh rasa tak ada yang boleh mengatasinya walaupun Tuhan. Kerana yang pertama adalah dia ada support system. Contohnya dalam surah Asy-Syams, idzin ba'atsa ashqaha, kita sebutkan lelaki ni tadi, walaupun sama ada dia memilih untuk melakukan, maknanya membunuh unta tersebut, sama ada pilihan dia sendiri ataupun dia dicadangkan, itu menunjukkan bahawa kedua-duanya sebut ada support system. Kalau dicadangkan, maknanya orang lain support dia. Kalau dia memilih untuk dia buat, orang lain bersetuju dengan apa yang dia lakukan. Jadi ada manusia yang mana dia rasa tidak ada orang yang boleh mengatasi dia kerana dia ada backup. Dan apabila diberikan pula kemampuan dari sudut mungkin kekuatan harta, ini kekuatan dari sudut kekuasaan, sebutkan istagna, yang ada segala-galanya, maka itu menyebabkan setengah manusia rasa dia tidak boleh diatasi oleh sesiapa. Ini berlaku kepada Firaun, pada sesiapa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa mereka tidak rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih kuat dan mengatasi diri mereka. Dan mungkin juga boleh jadi kepada diri kita kalau kita ada perkara-perkara yang disebut. Baik. Jadi tidak rasa bersalah. Jadi apabila manusia ini dia tidak merasai bahawa ada yang boleh mengatasinya, maka apa yang dia lakukan di atas muka bumi ni, dia tak rasa bersalah untuk dia buat apa sahaja kepada orang lain. Sama ada dia nak menindas orang lain, dia nak mengambil hak orang lain, nak zalim terhadap orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang kezaliman. Allah kata, janganlah kamu sangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lalai daripada kezaliman yang dilakukan oleh orang yang zalim. Kerana orang yang zalim itu dia tidak merasai bahawa ada kuasa yang boleh mengatasi diri. Baik. Kemudian manusia juga akan dapat rasa angkuh setelah daripada mendapat banyak perkara. Ini yang kita sebutkan sebagai istagna. Sedangkan mereka lah orang yang banyak meminta-minta ketika mana tidak mempunyai apa-apa. Ini ayat ini ataupun poin ini disebutkan juga dalam surah Al-Fajr yang kita akan sebut. Iaitu ketika mana diberikan kemuliaan, maka mereka rasa mereka dimuliakan, menyebabkan rasa angkuh. Tapi bila tak ada, ini menunjukkan satu penghinaan dan meminta-minta pula kepada Allah Subhanahu. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa perkataan yang dinyatakan pada ayat yang keempat, keenam tadi, maaf, yaqulu ahlak malal lubada, aku telah banyak menghabiskan harta benda.
Jadi menghabiskan harta benda yang disebutkan dalam ayat ini, menghabiskan harta benda untuk apa? Yang pertama, sebutkan bahawa menghabiskan harta benda itu untuk berbangga diri dengan menunjukkan banyaknya berbelanja. Aku dah banyak berbelanja ni. Contoh, aku punya telefon, aku punya beg duit, aku punya pakaian tu kan, apa nama, macam-macam lah kan, sampin kalau lelaki kan. Maknanya berbangga dengan nilai-nilai tersebut, nak menunjukkan bahawa aku banyak berbelanja. Jadi aku ada duit yang banyak lah. Jadi perasaan, timbul perasaan ya, berhabis harta dengan makna menunjuk kejayaan, hasil dari yang dicapai hasil daripada pelaburannya yang banyak. Kalau tadi menunjukkan barang-barang yang dia pakai kan. Kadang-kadang ada orang dia tak suka menunjukkan daripada apa yang dia guna, kereta ke dan sebagainya. Ada orang yang maknanya dia tunjukkan, oh ini hasil aku berjaya sebab apa? Sebab duit aku banyak aku taburkan untuk hal tersebut. Jadi bukanlah makna kita tak boleh langsung maknanya nak menunjukkan dari sudut kejayaan. Kerana dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan supaya kita berbicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada diri kita. Tetapi jangan sampai perkara itu menjadi perkara utama dalam kehidupan kita dan hingga ruang-ruang dalam kita nak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Which is adanya perasaan ria, takabur sebagainya. Baik. Berhabis harta untuk apa? Harta boleh diselamatkan, harta boleh menyelamatkan dirinya dengan banyak mengeluarkan derma. Maknanya bila dia dah keluar banyak derma, ini boleh jadi kepada orang beriman ataupun orang Islam juga. Bila mana dia melakukan sesuatu perkara yang kerosakan, rasuah dan sebagainya, jadi dia banyak pula menderma dengan duit yang dia dapat, rasuah dan sebagainya. Kononnya mana duit itu akan menyelamatkan diri dia, akan menghapuskan dosa-dosa yang dia buat pada orang lain tadi, ambil hak orang lain, rasuah dan sebagainya. Jadi aku dah berbanyak habis duit derma, dah banyak habis duit maknanya pergi haji dengan swasta, pergi umrah 5-6 kali setahun kan. Jadi dosa yang aku telah buat maknanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa harta dia tu boleh selamatkan diri dia. Sedangkan yang menyelamatkan itu adalah amal soleh yang dilakukan. Yang keempat, berhabis harta untuk apa? Sangkaan untuk mendapat pujian dan juga sanjungan setelah banyak menghabiskan harta. Jadi ini sikap antara sikap Abu Jahal. Abu Jahal. Berbeza dengan Abu Lahab. Kalau dalam sirah disebut Abu Lahab ni dia agak kata apa? Kedekut sikit. Kan? Abu Lahab ni dia yang kelima. Kan? Isteri dia yang kelima. Tapi yang keempat ni Abu Jahal. Maknanya dia banyak berhabis harta dia kepada orang ramai. Khususnya orang-orang yang ada pengaruh, ketua kabilah, supaya orang menganggap dia sebagai leader. Dan memang pun dia mendapat kedudukan tersebut sebagai leader. Jadi dia habiskan duit. Ini macam sekarang ni maknanya orang habiskan duit untuk sokong dia dan sebagainya. Yang kelima, menghabiskan harta untuk menyekat penyebaran agama. Sebagaimana isteri Abu Lahab pernah berkata kepada Nabi SAW sambil memegang rantai dia, dia kata bahawa rantai ini akan aku maknanya pajak ataupun akan jual untuk bantu maknanya ajaran Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang manusia ini habiskan hartanya dalam keadaan ataupun pada perkara-perkara yang tidak membawakan pada diri. Bersusah payah menghabiskan harta tetapi akhirnya dia rugi di hari akhirat. Maka nanti Allah akan sebutkan siapa golongan yang bersusah payah dalam menghabiskan hartanya dan dia mendapat keuntungan di hari akhirat. Itu yang kita nak. Yang disebutkan, dimentionkan dalam surah ini. Baik. Ayahsabu allam yarahu ahad. Adakah dia menyangka bahawa tidak ada sesiapa yang melihatnya ketika mana dia menghabiskan harta tadi dan untuk tujuan permegah-megahan, untuk mendapat pujian, sanjungan, untuk menyekat agama. Ini dengan 5 sebab yang kita sebutkan tadi. Tidakkah dia merasa bahawa ada yang melihatnya sedangkan dia juga maknanya diberikan penglihatan.
Walaupun penglihatannya terhad, maka sudah tentulah yang memberinya penglihatan itu lebih maknanya dapat melihat apa yang dilakukan walaupun dalam keadaan tersembunyi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang alam naj'al lahu ainain. Apa manusia terpedaya dengan kemegahan tersebut? Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerhati. Jadi persoalan yang datang ala ayah sabu alam dan ayah sabu tadi, ia adalah soalan yang kita panggil macam retorik, soalan yang bukan hendakkan jawapan, tapi nak katakan, tidakkah kamu tahu bahawa ada yang melihat, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang, jadi ada yang maknanya membelanjakan harta disebutkan tadi tujuan yang sia-sia ataupun ke arah keburukan. Adakah mereka rasa bahawa mereka tidak diawasi? Sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis Nabi SAW menyatakan, ramai juga yang sebutkan bahawa harta ni orang kata apa, tak boleh bawa ke mati, kan? Tapi penting untuk kita faham bahawa harta ni dari sudut tanggungjawabnya dibawa sampai ke mati. Walaupun dari sudut tak boleh bawa fizikal harta, tapi tanggungjawab terhadap harta tersebut. Khususnya dalam hadis Nabi SAW sebut, harta itu akan ditanya dua soalan. Daripada mana ia didapatkan dan ke mana ia dibelanjakan. Yang lain soalan yang lain satu je, tapi tentang harta dua soalan. Adakah mereka menyangka bahawa mereka tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana mereka membelanjakan harta tersebut dengan tujuan-tujuan mereka? Kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allah menjadikan manusia itu dapat melihat, dalam masa yang sama nak memberikan mesej yang memberikan mendapat melihat dalam pandangan yang terhad. Allah Subhanahu Wa Taala memerhati. Isyarat yang lain menunjukkan bahawa Allah memberikan mata itu melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk melihat satu pandangan yang lebih jauh semata-mata nak mendapat pujian, nak mendapat sanjungan, lihatlah apa yang Allah nak sediakan yang lebih besar daripada perkara tersebut. Maka dua biji mata ini juga bukan semata-mata membawa makna dua biji mata kita ini, tapi juga membawa makna mata ataupun jenis mata, iaitulah mata fizikal dan juga mata hati. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut alam yaj'al, yakni Allah naj'al, yakni Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan. Jadi menjadikan ja'ala ini bahawa makna Allah menjadikan, iaitulah memfungsikan. Kamu tak benar-benar mengguna fungsi mata tersebut, sama ada dua mata ini ataupun mata fizikal dan mata hati yang Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kerana tak memfungsikan mata hati sebagaimana yang disebutkan juga dalam surah Al-Isra, kan? Yang mana orang yang tidak menggunakan mata hati, buta mata hatinya, maka di hari akhirat kelak dia juga akan dibangunkan dalam keadaan yang tak ada cahaya. Baik. Mata fizikal kita berfungsi untuk melihat sesuatu dan mengawasinya, tapi dalam ruang yang terhad. Jadi kalau mata kita pun boleh maknanya mengawasi, kan? Kalau kita sebut kat anak kita, kan, tolong jaga adik-adik, kan? Jadi adalah fungsi mata manusia. Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala tidak serupa dengan makhluk, jauh lebih hebat dari sudut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang berlaku pada manusia dan juga makhluk keseluruhannya di langit dan juga. Mata hati adalah untuk berfungsi sebagai merasai Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi dan juga para malaikat. Maka gunalah mata itu bukan kebaikan, kerana nikmat ia adalah nikmat yang besar. Kerana dalam satu hadis disebutkan dalam Mustadrak Hakim yang ma'ruf, mungkin kita biasa dengar cerita tentang seorang abid yang beribadah 500 tahun, kan? Puncak bukit, kan? Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mematikan dia, masuklah syurga ke dalam rahmat, dengan rahmat. Dia kata dia nak masuk syurga dengan ibadah dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ibadah kamu 500 tahun itu hanyalah maknanya cukup untuk membayar nikmat pandangan itu saja. Nikmat pandangan bukan nikmat mata lagi, sebab mata ni bukan sekadar pandangan, dan mata ni kita
mata maknanya sebagainya. Tapi nikmat pandangan itu sahaja 500 tahun. Itu disebut dalam Mustadrak Hakim. Ni hadis tu dhaif lah, tapi dia adalah hadis yang mana kita ambilkan sebagai saran ila amal. Tapi nak sebutkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu kan kepada kita melalui mata. Sama ada mata fizikal, lebih lagi lah mata hati. Kerana mata hati ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, bahawa ia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat, tanya oleh Allah Subhanahu. Baik. Walisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bukan sekadar mata, bahkan lidah serta dua bibir untuk menyempurnakan sebahagian besar daripada hajatnya. Kenapa Allah sebut mentionkan lisan dan juga syafatain? Yang menunjukkan kata boleh bercakap. Kan? Tadi kan kita sebutkan dia bercakap, aku belanjakan harta aku ni. Allah sebutkan tadi kan. Jadi menunjukkan bahawa jika dia membelanjakan itu, tidakkah dia melihat Allah mengawasinya, bukan mengawasi dari sudut apa yang dilakukan sahaja, tetapi apa yang diperkatakan. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan memberikan mata, berikan lidah dan fungsi untuk bercakap, maka kedua perkara inilah yang akan membantu kita untuk buat pilihan ketika mana Allah memberikan pilihan kepada kita. Wahadainahu najdain. Jika kita tengok surah Al-Balad, surah Asy-Syams, surah Al-Lail, ketiga-tiga surah ni ada menyebutkan mention tentang bahawa manusia itu ada pilihan dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Iaitu wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, iaitu jalan kebaikan ataupun jalan baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut walisanan wa syafatain. Satu lidah dan juga dua bibir. Jadi bibir ni kalau kita tengok dalam kawasan mulut kita, dia yang paling hujung lah, paling hujung kan, daripada atas ni dan juga bawah ni. Yang mana di dalamnya itu terdapat pelbagai lagi lah sebagainya, dan termasuklah lidah. Jadi kita tengok lidah ini dia terjaga dengan adanya bibir. Jadi maknanya bila bibir tutup, mana lidah kita ini terjaga. Maknanya habuk tak masuk kan. Sebabkan mungkin kita akan rasa habuk dan sebagainya, sebab bibir kita boleh tutup. Dan lidah juga dia bergerak bersama dengan bibir untuk difahami perkataannya. Tuan tengok gambar saya sekarang ni, maknanya nampak bibir saya bergerak kan. Kalau kita tengok orang daripada jauh pun kita nampak bibir dia bergerak, kita tahu dia sedang bercakap kan. Tapi kalau orang yang bercakap dengan lidah dia sahaja, kalau saya cakap dengan lidah saja kan, bibir tak bergerak, ni kita tak dapat faham, sukan untuk faham. Kalau dalam solat maknanya tak sah kan. Jadi kita perlu menggerakkan bibir dalam bacaan. Baik. Jadi bibir juga mengawasi lidah ni untuk senyap. Dan kalau kita sebut untuk bibir kan, lidah ni tak dapat nak bercakap. Maka dua pengawas bibir ni, syafatain, dua pengawas perlu menjaga lidah yang satu yang tidak bertulang ni daripada kata-kata yang tidak memberikan faedah. Hikmahnya ada dua bibir, satu lidah. Kan? Banyakkan diam, lebih lidah itu berfikir sebelum nak dengan lidah itulah maknanya manusia membangga-banggakan dirinya. Sebutkan tadi, aku teruskan harta. Dengan lidah itu juga maknanya mereka mengajarkan, bukan sekadar membanggakan diri, tapi mengajarkan perkara-perkara yang salah dalam kehidupan dan juga dalam agama yang mendatangkan. Maka sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mention isyarat manfaatkan dua mata tadi, manfaatkan juga manfaatkan lidah agar atur hal yang baik dan juga bercakap menyebarkan kebaikan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wahadainahun najdain. Maka dua perkara ini tadi akan membantu manusia membuat pilihan. Apa yang kamu lihat, lihatlah kebesaran Allah. Apa yang kamu cakap, cakaplah perkara yang baik. Maka dengan perkara itu dia akan membantu kamu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kami memberikan pada manusia pada dua jalan, najdain. Dua jalan. Dua jalan itu adalah disebut dalam surah Asy-Syams sebagai baik. Apa makna najd? Najd. Najd ni maknanya adalah jalan ke arah yang tinggi. Ke arah yang tinggi. Jadi kalau kita sebutkan sirat, siratul mustaqim juga.
Sirat itu adalah jalan yang lurus. Terus ke mana? Mustaqim pada satu qama, daripada perkataan qama menunjukkan kepada ketinggian. Jadi Hangka dia ada menyebutkan satu perumpamaan yang cantik. Disebutkan ibarat seorang yang mana dia berada di kaki bukit. Di mana dia dalam pandangan mata dia, dia melihat kepada, kalau kita tengok dalam gambar ni, dia lihat kepada dia punya, orang kata apa, mungkin atas ni macam flat ataupun kawasan tempat rehat lah di puncak gunung. Mana si laki ni dia akan lihat puncak tu daripada pandangan mata dia lurus. Kan? Itu makna siratal mustaqim. Dan Najd itu adalah jalan-jalan yang maknanya di sampingan dia itu jalan yang tinggi arahnya, menunjuk kepada membawa manusia ke arah ketinggian. Cuma membawa manusia ke arah ketinggian di sini Najdain, ke arah ketinggian sama ada tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ataupun tinggi maknanya lebih, dia berada lebih makna sakit ketika mana ia jatuh. Itu jalan yang mana kedua-duanya dihiasi dengan perkara yang seronok dan perkara yang tak seronok. Jadi syurga nanti disebutkan dalam hadis bahawa dihiasi dengan perkara yang tak seronok. Neraka dihiasi dengan perkara yang menyeronokkan. Kedua-duanya Najd ini dihiasi. Kedua-duanya adalah jelas disebutkan dalam Al-Quran yang mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kedua-duanya jalan ini diberikan maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tekad. Jadi tekad untuk melakukan kebaikan dan dia melaksanakan, tekad untuk melaksanakan kejahatan ke Allah mengizinkan. Itu atas pilihan manusia dan juga diberikan daripada tekad keberanian melalui jalan yang sukar, jalan yang di dalam ayat sebelum kita sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bagaimana dia telah memberikan mata, iaitulah alat, iaitu input, dan lidah sebagai alat output. Jadi input ini memasukkan ilmu pengetahuan daripada sumber yang tertinggi, iaitulah daripada wahyu, dan output adalah kita menyampaikan ilmu kepada orang lain supaya kita pilih jalan kebaikan dan orang lain juga memilih jalan kebaikan dan meninggalkan jalan baik. Kemudian yang terakhir, pembahagian yang terakhir, iaitu daripada ayat 11 hingga ayat 20. Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang kesusahan yang mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu. Allah sebut yang pertama, ujian kesusahan adalah tabiat kehidupan manusia, dan Allah bantu kita dalam kesusahan yang manusia akan hadapi, sama ada dua-dua pun ada, dalam perkara kebaikan pun ada, perkara keburukan pun ada kesusahan. Maka Allah bantu kita untuk membuat pilihan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyebutkan natijahnya, iaitulah natijah bagi kesusahan yang mendapatkan ganjaran ataupun kesusahan yang mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Dalam pada itu manusia telah memilih masuk kerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, adakah engkau tahu apakah amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, kita sebut ayat 12 terlebih dahulu, iaitulah bila Allah Subhanahu Wa Taala tanya dalam Al-Quran wa ma adraka, ini menunjukkan bahawa kamu tidak akan tahu sebenarnya apakah amalan yang tinggi darjatnya, melainkan apa yang makna di sebalik pertanyaan itu. Kalau kamu tahu makna aqabah itu, kalaulah kamu tahu makna al-qadr itu, kalaulah kamu tahu makna apa-apa sahaja perkataan yang sebut wa ma adraka, maka apa yang Allah nak nyatakan itu berbeza dan ia tidak diketahui melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu katanya dengan soalan terjemahannya disebutkan, dan apakah jalan engkau dapat mengetahui? Maknanya engkau tak ada jalan lain untuk mengetahuinya melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu. Falaqtahamal aqabah. Apa maknanya? Iqtahama ini menunjukkan kepada merempuh, masuk ke dalam sesuatu tempat ataupun jalan, maknanya masuk ke satu tempat jalan
tanpa berfikir panjang. Jadi bukanlah bermakna ayat ini menunjukkan kepada menjerumus diri ke tempat yang berbahaya. Tetapi maknanya bersegera usaha beramal dengan perkara-perkara yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana lepas ni Allah akan detailkan apakah perkara ataupun amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ketika mana kamu nak berusaha untuk beramal itu pasti akan menghadapi kesusahan, cabaran. Namun perlu diingati bahawa perkara keburukan juga ada kesusahannya dan ada cabarannya. Maka lebih berbaloi untuk bersusah payah dalam kebaikan kerana ganjarannya juga tinggi. Al-Aqabah. Jadi menunjukkan kepada gunung yang susah didaki ataupun tempat yang berbukit tinggi. Yang biasa pergi haji, Jamratul Aqabah kan. Kawasan yang tempat yang agak bukit. Sebagaimana tabiat jalan pergunungan mencabar, malah berbahaya dan juga mungkin sempit. Makna Aqabah. Jalan, tadi kita sebut Najd itu adalah jalan ke arah yang tinggi, maka Aqabah ni adalah puncak tempat yang tinggi. Yang melaksanakan kebaikan yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka pastilah tinggi juga cabaran yang perlu dilalui kerana ganjarannya juga adalah tinggi. Itu matematik dia lah. Kesusahan yang akan dihadapi tidak bermakna mustahil dilaksanakan kerana ia adalah dalam ruang lingkup kemampuan manusia. Hanya saja maknanya membutuhkan kesungguhan dan kepanan. Ini makna bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makna ayat ini bukan bermakna Allah tak akan uji kamu dengan sakit. Kadang-kadang kita mungkin tengok ada orang diuji dengan kesakitan, kesusahan, kepayahan. Dia tak mampu nak menghadapi tersebut. Mungkin dia perlu maknanya meminta-minta kepada orang lain kan untuk ubati sakitnya. Sedangkan Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita perlu faham ayat itu bukan bermakna tentang sakit-sakit yang kita sebutkan tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha bermakna tidak ada satu kesusahan dalam agama ini. Sebab nafs dalam agama ini, taklif nafs. Dia disebut yukallif, taklif an-nafs. Ini menunjukkan taklifan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut hal-hal yang berkaitan dengan agama. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan di atas taklifan, melainkan yang manusia mampu. Ini bermakna Allah tak akan uji manusia itu perkara yang tidak dia mampu dalam hal agama. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi, Nabi SAW ada menyebutkan dalam satu hadis yang sahih riwayat Abu Daud tentang kesusahan ini, nak berikan satu peringatan kepada kita bersama dalam masa yang sama untuk ambil pelajaran, iaitu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala cipta syurga. Allah perintahkan kepada Jibril, inilah maknanya tengok syurga yang Allah ciptakan. Maka bila Jibril balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Jibril berkata, syurga ini pastilah kalau orang yang mana melihatnya dia akan ingin memasukinya. Dan Allah maknanya menjadikan perkara-perkara pagar, kita sebut pagar, untuk seorang itu masuk ke dalam syurga sebelum mendapat kenikmatan tersebut. Maka Allah perintahkan Jibril lagi untuk pergi melihat syurga. Maka Jibril datang balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berkata, sungguh maknanya aku khawatir tidak akan seorang pun bakal ingin memasukinya. Bukan bakal memasukinya, tapi bakal ingin memasukinya. Kerana payah, kerana susahnya untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah cipta pula neraka. Allah akan kepada Jibril untuk lihat. Jibril kata, tidak seorang pun yang mendengar perihal neraka tersebut bakal mahu masukinya. Ini bukan lihat, mendengar pun memasuk. Dan Allah sebutkan, Allah memperhiaskan apa yang ada pagari neraka tersebut. Allah sebut kepada Jibril, di mana lihat, maka Jibril kata, sungguh pasti tidak akan ada seorang yang akan bakal selamat. Kerana jalannya adalah jalan kesenangan, jalan yang disukai. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apakah amalan-amalan yang darjatnya tinggi. Dalam
4 ayat ni, iaitulah yang pertama faqabah, iaitulah orang yang merdekakan hamba. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, yatiman za maqrabah, au miskinan za matrabah. Baik. Jadi ini ada 4 amalan yang tinggi darjat. Basically 2 amalan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ada 4 di sini. Iaitu amalan yang pertama adalah faq, iaitu memerdekakan, dan juga it'am, itu memberikan makan. Memerdekakan hamba dan memberikan makan, khususnya waktu kelaparan, waktu kemarau. Dan kepada siapa? Kepada anak-anak yatim, kaum kerabat, dan orang miskin yang mana matrabah, yang terbaring di tanah. Okey, apa pendetilan makna pada ayat ini? Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut faqabah. Jadi kita sebutkan bahawa Islam datang untuk menggesa manusia, membebaskan hamba. Dalam surah Al-Lail Allah sebutkan Abu Bakar As-Siddiq dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana membebaskan banyak hamba waktu awal Islam. Jadi Islam bukan permula kepada sistem perhambaan, tapi penamat pada sistem perhambaan. Jadi untuk membebaskan hamba ni memerlukan kepada pengorbanan yang tinggi. Kerana hamba ni nilainya juga tinggi. Jadi sudut bayaran dan juga nilai kepada tuannya itu tinggi. Bukan orang yang ada hamba ni, orang yang ada tinggi nilai dia. Baik. Jadi termasuk perhambaan pada hari ini adalah kalau kita tengok perhambaan dari sudut mungkin kewangan. Ini dengan maksud membantu orang yang mana dibelenggu dengan hutang. Faqu raqabah. Dalam zakat pun kalau kita tengok ada berkaitan perkataan raqab, kan? Ia ini menunjukkan kepada orang yang dibelenggu hutang. Jadi faqabah juga boleh membawa makna kita membantu seseorang yang perhambaan terhadap kewangan sistem, iaitu bantu bebas daripada hutang. Kerana apa? Kerana perhambaan ini dia adalah nilai yang besar yang kita berikan kepada seorang, itu adalah nilai dirinya sendiri, nilai insaniah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut ia adalah perbuatan yang tinggi dari sudut nilainya di sisi Allah Subhanahu. Hari ini kita tak ada hamba. Dan maksud hamba yang difahami dalam Islam, tak ada maknanya boleh membantu orang yang berada dalam sukaran dan dari sudut sebagainya. Baik, ayat 14, faqabah au amun. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sering kali mendatangkan untuk membelanja, untuk memberikan makan secara khusus? Kerana makan ini adalah perkara asasi dalam kehidupan manusia. Dia boleh menyelamatkan dari sudut kehidupan itu sendiri daripada orang yang mati kerana tak dapat makan. Yang kedua, dengan memberikan makan, dia akan memperbaiki dari sudut hubungan. Kalau ada hubungan yang tak beres ataupun eratkan lagi. Dan juga makan itu mencipta kebaikan yang lain. Sembah, bertaaruf, kenalan dan sebagainya. Hari kelaparan yang sini, yaumin masghabah, di situ merujuk kepada hari kemarau. Jadi kalau hari kemarau lebih lagi lah. Dan nak sebutkan, bila kemarau, adakah kemarau akan menghigapi orang miskin saja? Tidak. Kemarau juga boleh jadi kemarau kepada orang kaya. Memang akan berlaku pada semua, bukan pada orang miskin je. Bermakna ada kemungkinan waktu hari kelaparan ni, kita juga mungkin lapar, tapi daripada kita lapar ada orang keburu. Maknanya dalam keadaan susah pun, maknanya kita berikan atau berikan impak kepada orang yang lebih. Kan? Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dia punya pembahagian siapa yang perlu makan, antaranya adalah yatim, khususnya daripada kerabat kita sendiri. Dan anak yatim yang berdekatan dengan kita ataupun anak yatim secara dalam hadis riwayat Nasa'i, Nabi SAW sebut sedekah bagi orang miskin itu dapat pahala 1, tapi sedekah bagi kerabat itu maknanya dapat 2. 1 sedekah dan 1 lagi adalah silah. Ini hubungan. Baik.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa orang miskin, orang miskin yang mana dia basically ceritanya adalah gelandangan ataupun yang tidur di atas tanah. Jadi menunjukkan bahawa dia tidak ada alas di bawahnya dan juga dia tidak dapat melindungi dirinya daripada hujan, panas dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada orang miskin lah. Ataupun menunjukkan kepada orang yang biasa kita sebut kan, kalau tak ada duit ni macam kata apa, duit macam debu, macam tak ada apa-apa, tak ada duit kan. Yang ada dalam dompet ni debu. Jadi itulah gambaran ni kemiskinan. Baik. Dan pada ayat 17 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kemudiannya, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Laika ashabul maimanah." Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, selain daripada itu, mana mengajarkan amal-amal yang disebutkan tadi, ia tidak pula menjadi dari orang tidak pula mana menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, nak berikan isyarat di sini. Orang yang tadi kalau kita sebutkan tadi, ada juga orang yang memberi kepada orang lain. Tapi memberinya kepada orang lain tu atas dasar untuk mendapatkan sanjungan, pujian dan sebagainya. Tapi orang yang nak mendapatkan darjat yang tinggi dan amalan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang yang mana melakukan amal-amal yang kita sebutkan tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan keimanan selepas sumakana minal ladzi, selepas itu. Jadi bukan bermakna imanan datang kemudian. Jadi kalau turutan sebutan ini dia bukan turutan maknanya bagi dulu kemudian beriman. Tak. Tapi turutan di sini adalah dari sudut turutan sahaja. Sebab Allah nak bandingkan, ada juga orang yang memberi tetapi dia menginginkan perkara yang lain. Jadi Allah nak maknanya kita memberi apa mesej daripada pemberian ataupun syarat-syarat, sebutkan sebagai syarat. Syarat-syarat kepada pemberian itu nak dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ini 3 syarat. Iaitu mengukuhkan, maknanya pemberian dia itu berikan Tuhan kepada keimanan, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian dia itu adalah untuk berpesan-pesan kepada kesabaran dengan makna, dua makna. Berpesan kepada kesabaran ini saling pesan. Satu, dia berpesan dengan orang, kalau dia orang kaya, maknanya dia berpesan kepada orang lain sama-sama bergandingan. Kita sebutkan tema surah ni, berganding bahu melakukan perkara kebaikan, bantu orang miskin dan sebagainya. Berpesan kesabaran juga membawa maksud berpesan kepada orang yang menerima musibah. Maknanya orang miskin tadi, anak yatim tadi, maknanya berpesan, maknanya dengan kesabaran kan. Berpesan kepada kasih sayang sama juga, berpesan kepada orang yang nak memberi, iaitu dengan kasih sayang, bukan memberi. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, jangan memberi dalam masa yang sama kamu mengutuk dia. Orang miskin datang minta, nak ambil, asyik meminta. Jadi jangan buat begitu kan. Pesan kan kasih sayang. Dalam masa yang sama juga berpesan kepada penerima. Tadi berpesan kepada pemberi, pesan kepada penerima supaya mana berkasih sayang, ini menghargai kan daripada orang yang. So berpesan ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut tawasaw, yang merujuk kepada dia mesti ada dua pihak. Jadi pihak yang memberi, pihak yang memberi pesan sesama mereka berpesan dengan kesabaran dalam melaksanakan taatan, dan berpesan juga kepada orang yang menerima supaya menerima itu maknanya menerima baik kan, kalau tak ada makna dan sebagainya. Juga dengan kasih sayang. Kasih sayang, ini berpesan dengan kasih sayang sesama dan juga pesan kepada orang yang, sebab dia adalah tawasaw. Dia mesti dalam saling. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa mereka inilah laika ashabul maimanah. Mereka inilah pada golongan kanan, iaitulah kanan dalam surah Al-Waqi'ah sebutkan
dalam surah Al-Insyiqaq disebutkan bahawa mereka ni dihisap dengan hisap yang mudah. Hisap yang mudah, hisaban yasira, ini makna macam kita buka buku selak laju. Ni hisap yang mudah. Tengok-tengok sikit, okey, jalan. Kan? Kalau kita biasa maknanya travel kan, ada tempat-tempat yang dia agak strict. Jadi kita pun kadang-kadang nak melalui tempat ataupun nak masuki sesuatu negara tu kita rasa risau kan. Jadi bila mana satu tempat yang susah nak masuki, tapi bila dia tengok-tengok sikit, dia buka, dia cop tu masuk, jadi kita rasa lega. Jadi itulah ibaratnya hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna hisab yang mudah ni tak ada dosa, tapi maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dosa tersebut kerana kebaikan yang ikhlas dan juga lebih banyak berbanding dan dimasukkan ke dalam syurga yang kenikmatan. Sebaliknya, walladzina kafaru biayatina ashabul masyamah alaihim narun sada. Sebaliknya, orang-orang yang kufur akan ayat-ayat keterangan kami, mereka adalah dengan pihak kiri azab siksa neraka yang dapat supaya buat bakal baik. Akibat kufur akan ayat-ayat Subhanahu wa taala dan meninggalkan beramal dengannya, maka mereka dikenakan 3 perkara, iaitu masuk dalam golongan kiri, iaitu dihinakan Allah Subhanahu wa taala dalam kan, dihisap maknanya penerima catatan amalan sebelah kiri, itu hisap dengan hisap rusak, dan hisap pada setiap satu amalan yang syuk dan dimasukkan dalam neraka yang tertutup. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mentionkan yang tertutup? Kerana sesuatu yang tertutup maknanya dia memberikan tekanan yang sekarang ni kita pressure cooker kan, pressure cooker. Jadi kenapa pressure cooker rapat dan kita buka asap tu? Kerana dia nak memberikan panasan yang maksimum di dalam tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tempat yang akan keputusan yang maksimum. Dalam masa yang sama kita lihat bahawa bukan sesuatu yang saya fikirkan, sebab bila kita baca hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut neraka ini adalah satu tempat yang dalam kan. Maknanya manusia akan terjatuh ke dalamnya, bukanlah seperti mana syurga yang manusia masuk. Kenapa neraka juga sebutkan ada pintu? Apa peranan pintu? Maknanya peranan diadakan pintu supaya timbul harapan. Sebab di dalam neraka ini bukan sekadar fizikal manusia disiksa, tapi juga dari sudut emosi. Jadi apabila kebakaran yang berlaku dalam satu bangunan, apa perkara yang paling kita nak cari adalah pintu. Sebab daripada pintu kita nak keluar jauh daripada kebakaran. Tapi kalau ada, bila ada pintu, dia akan timbul rasa harapan, oh boleh keluar. Tapi bila buka pintu tiba-tiba, jadi harapan tadi, kalau daripada tak ada harapan, itu mungkin dia dah pasrah dah. Tapi bila dah timbul ada pengharapan tapi tak berjaya, bismillah, timbul pengharapan tapi tak berjaya maknanya untuk keluar daripada kebakaran, maka lebih terkesan dari sudut sakitnya, dari sudut emosi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan menerima datang daripada sebelah kanan, insya-Allah. Jadi wallahu taala alam. Mungkin kalau ada soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.